Okey, untuk pelajaran kita hari ini, kalau tengok dalam YouTube saya tu dah ramai ni orang tengok ni. Lebih kurang dalam 57 kali tontonan. Saya tak tahu siapalah yang menonton tu. Tengok sekali ke, 2 kali ke, 3 kali. Tapi tak apa. Okey, yang penting awak dapat buat ulang kaji melalui video yang saya dah upload. Okey, yang kedua, kalau awak rasa boring sangat saya bercakap lambat tu, bila awak dah download, awak bolehlah play dia pakai GOM ke, VLC ke, movie player. Awak tekan speed tu 2 kali ataupun 1.5 kali. Lajulah sikit. Okay, bila nak sampai nota untuk ada nota tu, awak boleh pause. Lepas tu awak boleh salin. Okay, tu saya punya style lah. Okay, nota untuk pelajaran kita ni memang saya tak bagi. Saya bagi melalui apa yang saya tunjukkan dalam Google Meet. Sebab saya nak awak salin. Okey, untuk pelajaran kita dah tengok bab 1 untuk mana satu ni? Untuk example 1 sampai 4. Okey, 1 sampai 4 kita dah tengok. Okey, so untuk hari ni kita akan tengok contoh yang kelima. Okay, so contoh yang kelima ni, contoh yang kelima ni dia banyak sikit. Okay, alright, saya teruskan dengan soalan ini ya. Okay, unknown fluid inside a container. Okay, bendalih yang tidak diketahui, apa benda bendalih tu, berada dalam satu bekas. Okay, bersaiz 150 mm, darab 120 mm, darab 60 mm. Ini saiz bekas tu. Kalau kita tengok kat sini, dia bagi panjang, dia bagi lebar, dia bagi tinggi. Tak kisahlah ini tinggi ke, ini panjang ke, ini lebar ke. So, apabila awak jumpa unit mm ni, automatik awak mesti kena tukar dalam bentuk meter. Okay, so dalam bentuk meter tu, dia akan jadi bahagikan dengan 1000 lah. Okay, 150 mm bahagikan dengan 1000, kita dapat 0.15. Ini pun sama jugalah. Kemudian 60 mm pun sama. Seterusnya bahagikan dengan 1000. So 60 mm bahagikan dengan 1000, kita dapat 0.06 mm. Okay, terus tulis unit meter. Okay, itu maklumat yang pertama. Dia bagi isi padu. Okay, maklumat yang kedua, dia memberikan nilai GS, gravity specific, ataupun ketepatan bandingan 0.95. Okay, dia bagi dua maklumat. Yang pertama, isi padu. Yang kedua, ialah ketepatan bandingan ataupun gravity specific. Soalan dia minta 5. Sebelum-sebelum ni dia minta 2, 3 je. Kali ni dia minta 5, banyak. Tak apa, kita tengok pelan-pelan. Okay. So yang pertama dia minta volume ataupun isi padu. So isi padu macam saya bagi tahu tadi, bekas. Bila bekas dia mesti ada isi padu. Okay, tinggi, darab lebar, darab panjang. So tinggi dapat berapa? Nilai yang pertama ni lah. Okay, iaitu 0.15 meter. Mana datang ni? Ni datang daripada yang ini. Okay. Yang kedua lebar, 0.12 meter. Datang daripada 120 mm. Tukarkan kepada meter, dia bahagikan dengan 1000. So mili ni maksud dia 10 kuasa negatif 3. Okay. Kalau 10 kuasa positif 3, itu kilo. Mili ialah 10 kuasa negatif 3. Kemudian panjang 60 mm pun sama. 60 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Iaitu 0.06 meter. Okay. 6 meter. Apa pula Okay, bila awak tekan kalkulator, awak dapat 0.00108 meter cube. Alright. Dah dapat dah satu untuk volume. Kemudian yang kedua, kita teruskan dengan pencarian untuk density. Okay, kita kena kira nilai density. Bagaimana kita nak kira nilai density? Daripada rumus dalam jadual. Okay, density tu daripada rumus dalam jadual. Kalau density M over V,
Tapi kat sini tak boleh nak guna M. M dia tak bagi jisim. V dia bagi. Tapi dia bagi maklumat yang kedua. Yang ini. So, kita boleh kaitkan di antara ketepatan bandingan dengan ketepatan bendalih yang kita tak tahu apa nama bendalih ni. Okay, so daripada persamaan relative density ataupun ketepatan bandingan sama dengan fluid density over water density. Fluid density dibahagikan dengan ketepatan air. Okay, naikkan water density di sebelah atas, sebelah relative density. Kemudian kita dapatkan nilai untuk fluid density. Okay, fluid density ni memanglah dia berada di sebelah kanan. Tapi sebab dia ni dia nak dijadikan sebagai tajuk, kita letak dia sebelah kiri. Okay, jadi kita dapat fluid density sama dengan GS. Ini GS didarabkan dengan water density. So GS yang dibagi 0.95 darab 1000. Kenapa 1000? Itu ialah nilai ketepatan air yang standard. Ketepatan air yang untuk memudahkan pengiraan. Okay, so sebenarnya ketepatan air dia bukan 1000 lah. Tapi dia mungkin berbeza mengikut kandungan bahan yang terlarut dan juga suhu. Okay, jadi bila kita darabkan kedua-dua nilai ni, kita dapat 950 kg per meter cube. Okay, so 950 kg per meter cube ni ialah jawapan untuk density. Okay, saya rasa mungkin awak boleh faham dengan baik apa yang saya terangkan kat sini. Sebabnya yang penting untuk mendapatkan jawapan yang awak kira daripada self exercise topik 1 tu, sebenarnya yang penting bagi saya ialah dua-dua penting. Step dengan jawapan. Tapi bila awak dapat tunjukkan dengan step yang baik, mungkin awak ada tersalah masuk nilai, tersilap tulis. Jadi tak apa, saya masih lagi berikan markah. Cumanya untuk markah jawapan akhir tu mungkin tak dapat lah. Okay, markah step tak ada. Okay, untuk yang ketiga ya, iaitu GSIM. Baru dia tanya GSIM. Okay, so GSIM macam mana kita nak kira? Saya letak tanda soal ni. Okay, macam mana kita nak kira? So, daripada hubungan-hubungan di antara nombor 1 sampai nombor 5, nombor 6 yang ada dalam jadual tu, kita boleh tengok GSIM, kita tak tahu apa dia. Daripada jadual, kita tengok mass over volume. Okay, so GSIM dia bahagikan dengan isi padu. Tapi sekarang ni kita cuma tahu density sahaja. Density dapat daripada mana? Daripada soalan jawapan nombor 2. Okay, so daripada hubungan ini, density sama dengan mass over volume. Volume kita naikkan ke sebelah atas, sebelah kiri. Okay, sebab kita nak jadikan mass sebagai tajuk. Okay, jadi mass sebagai tajuk ni dia mesti duduk di sebelah kiri lah persamaan. Kemudian di sebelah kanan kita ada density yang ini darabkan dengan volume. Okay, density 950 kg per meter cube darab 0.00108 meter cube. Volume ni kita kira daripada soalan 1. Okay, soalan 1 ni berapa isi padu dia? Ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. So, andaikan kalau yang ini tersilap awak buat pengiraan, kat bawah pun sama jugalah. Dia akan tersilap dan jawapan dia tak betul. Tapi untuk markah bagi jalan pengiraan, saya masih lagi bagi markah. Sebab apa? Kaedah betul. Tapi bila rujuk kepada jawapan yang macam ni, yang kurang tepat ataupun tak betul, jawapan akhir tu tak kena lah. Okay, jadi pastikan yang soalan 1, soalan 2, yang ini mestilah betul. Okay, kena hati-hatilah mengira. Okay, so kita dapat GSIM dia 1.026 kg. So yang ini nak tak nak, dalam masa kuliah sekarang ni, ambil kalkulator, kira macam mana. Dapat tak nilai 1.026 ni. Okay, sebabnya untuk kelas petang macam ni, saya okey je. Tapi, yalah, mungkin kamu penat daripada kelas pagi sampailah kelas pukul berapa ni, sampai pukul 5. Ada satu hari mungkin kamu kelas memang pack lah.
Daripada pukul 8 sampai pukul 1, pukul 2 sampai pukul 5. Okey, ada hari kelas pagi je, petang tak ada. Okey, pandai-pandailah bagi masa. Okey, dan untuk self exercise topik 1 tu, seboleh-bolehnya awak buat kendiri. Buat secara personal lah. Okey. Ataupun awak nak berbincang bersama kawan-kawan pun boleh. Kau dapat berapa? Okey, aku dapat betul jawapan dia. Maknanya step yang kawan awak buat tu betul. Awak tak dapat jawapan tu. Okey, ataupun awak tak tahu macam mana step yang seterusnya. Jadi boleh rujuk lah. Dan benda tu tak perlu hantar kepada saya. Start daripada soalan 7, 8 sampailah soalan 14. Buat sendiri, berlatih sendiri, tak perlu hantar kepada saya. Yang penting 1 sampai 6 tu mestilah dihantar pada saya sebelum pukul 6 petang ni dalam link Google Form yang saya bagi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Banyak dia tanya ni. Okey, dia tanya 5. Okey, yang keempat dia tanya berat. Berat ni ialah jisim darab graviti. Jisim, kita dah dapat daripada soalan nombor 3 tadi iaitu mass. Kemudian graviti. Graviti kita ambil 9.81 meter per saat kuasa 2. So nilai ni ialah nilai yang kamu sepatutnya harus tahulah. Okay, sebagai pelajar kejuruteraan, nilai kecepatan air ialah 1000. Nilai graviti ialah 9.81. So ada jugalah yang lepas-lepas tanya kenapa 9.81. Itu memang nilai dia lah. Kita tak sangkat, kita tak nak nafikan nilai 9.81. Okay, so untuk memudahkan pengiraan, kita ambil nilai standard. Okay, so awak tekan kalkulator, dapat 10.06506 Newton. Okay, katakan Newton ni awak tak nak tulis macam ni. Awak nak tulis awak nak tulis kilogram meter per saat kuasa 2 pun boleh. Okay, copy, sekejap, paste. Okay, okay, pun boleh. Atau sama dengan 10.06506. Kecil pula silap lah. Ataupun awak nak buat macam ni pun boleh. Okay, so Newton tu kalau dapat nilai yang betul, maksudnya awak dah advance lah. Kalau kilogram per saat kuasa 2 tu awak dapat jawapan yang betul. Mana jawapan ni? Okey. Okey, ini jawapan dia. Alright. Bagi soalan yang kelima, soalan kelima ni saya buat sebaris je, senang. Okey. Soalan kelima ni dia minta berat spesifik. Dah minta berat spesifik lagi. Tak apa, kita layan je soalan ni. Okey. So untuk berat spesifik ialah berat dibahagikan dengan isi padu. Okey, so berat jawapan daripada soalan 4, inilah dia. Okey, 10.06506 Newton ataupun kilogram meter saat kuasa 2 dibahagikan dengan isi padu. Isi padu ialah soalan nombor 1 tadi, iaitu 0.00108 meter cube. Tekan kalkulator, maka kamu akan dapat jawapan 9319.5 Newton per meter cube. Okey, itu ialah berat spesifik. Okey, tak ada apa pun yang mungkin awak rasa susah ke, tak nampak jalan ke, lepas ni nak kira step apa, lepas ni nak kira step apa, sila rujuk balik apa yang ada dalam jadual ini. Okey, sila rujuk balik apa yang ada dalam jadual ini. Okey, penerangan saya dah bagi pada kelas hari Isnin hari tu. Kalau lupa boleh tengok balik lah penerangan saya tu. Okey, so senang je. Tak adalah saya nak tunjuk gambar cantik-cantik, bukanlah. Okey, sebab nota saya pun nota yang ringkas. Bila saya terangkan secara langsung.
Okey, dengan contoh-contoh yang saya bagi, ada masanya contoh ni kalau awak salin, awak perhatikan satu persatu, awak boleh faham apa yang saya nak cuba sampaikan pada step-step yang ada dalam contoh-contoh ni. Okey? Contoh-contoh ni adalah contoh yang mudah, jadi tak ada keperluan sangatlah untuk saya bagi tahu kenapa kalau tekan kalkulator yang ini kena letak kurungan dulu, lepas tu kena tutup kurungan, tak boleh ke yang weight bagi gravity terus bagi dengan volume. Itu saya tak nak cerita lah. Okey, sebab yang tu masing-masing faham macam mana nak mengira kalau ada kurungan kat atas, kurungan kat bawah. Okey, yang nombor 4 bersama. Nombor 4 bersama iaitu dia suruh kita cari benda-benda ni. Lepas tu dengan menggunakan perkataan liter. So liter ni kena ingat lah. Kalau liter tu merujuk kepada unit yang kita nak tukarkan dia kepada meter cube. Isi padu kepada isi padu. Tapi daripada liter kepada meter cube, awak kena bahagikan dengan 1000. Okey? Itu ialah untuk unit isi padu. Okey, yang lain tu kalau contohnya untuk ketepatan air. So ini adalah nilai yang sepatutnya awak tahu dan awak boleh gunakan dalam persamaan ni. Kena hafal ke? Benda ni bukan untuk dihafal, benda ni untuk ditahu. Bila tahu, bila faham, mudah untuk awak selesaikan soalan contoh daripada soalan 1 sampai soalan 6. Nilai graviti pun sama. Okey? 9.81. Mana dapat? Itu sepatutnya nilai yang awak tak boleh nak ubah lah. Itu adalah nilai yang tetap. Okey? Kecuali kalau awak berada di bahagian garisan 1/3 daripada kutub utara ataupun 1/3 daripada kutub bumi, kutub selatan. Dia punya nilai graviti dia berubah. Okey? Berubah disebabkan oleh faktor location daripada garisan khatulistiwa. Tak apa, itu awak jangan pening-pening. Jangan sabut-sabut. Maintain gravity 9.81. Alright, untuk contoh-contoh tu itulah dia contohnya. Tidak ada contoh yang lain dah. Saya bagi 5 contoh. Lepas tu awak dah pun buat soalan 1 sampai 6. Jadi untuk soalan 7 sampai soalan berapa 14, saya harap awak dapat berlatih sendiri. Itu yang dinamakan non-face to face. Non-face to face maksudnya awak tak ada buat latihan, ada buat ulang kaji tanpa ada saya. Online ni kira face to face lah. Tapi jarak dia jauh. Okey, awak tidak berhadapan dengan saya. Walaupun tidak berhadapan, tidak berhadapan dengan saya tapi masih lagi my eye to your eye. Okey? Putih sikit tang-tang ni. Okey, seterusnya saya tak nak buang masa, kita teruskan dengan fluid categories. Okey, untuk yang ini 1.3, 1.4 lah dalam silibus yang saya tunjuk tu. Tapi saya pecah-pecahkan sebab saya mengikut kesesuaian pemahaman. Okey, kita buat one by one supaya awak tak rasa cramp dengan apa yang awak belajar ni. Okey, sebenarnya saya ni hari ni BDR, bekerja di rumah. Tapi yalah, mic saya webcam saya kat rumah tu dia tak boleh detect cam. Kalau mic tu boleh. Kelas pagi tadi kelas dengan DKA 3B, dia orang tak dapat tengok muka saya. Okey, kalau dalam channel YouTube saya tu kelas 3B tadi tu memang saya dah upload untuk week 1 extend lanjutan tu masa kita yang ketiga ni lah. Okey. Jadi untuk awak punya ni, video untuk kali ni mungkin saya akan upload lepas ni dan awak mungkin dapat bala karang. Okey, untuk fluid categories. Okey. Bendalih ni kita boleh klasifikasikan dia mengikut konteks civil engineering yang kita belajar sekarang ni, mengikut konteks kita lah. Boleh dibahagikan kepada 4 bahagian.
Okey, ataupun bergantung kepada kelikatan dia. Okey, so untuk kelikatan kecil ke besar ni? Okey. Saya besarkan lah. Untuk kelikatan ni, besarnya. Okey, untuk kelikatan dia ada 4 jenis bendalil-bendalil yang kita kena faham. Okey, yang pertama ideal fluid. Ideal fluid ni bahasa Melayu dia ialah bendalil unggul. Unggul UNGUUL ataupun bendalil sempurna. Bendalil unggul dan bendalil sempurna ni maksud dia bendalil tu adalah bendalil yang kita ciptakan untuk menyelesaikan pengiraan, memudahkan pengiraan. So sebenarnya bendalil ni dia tak wujud. Okey, dia tak wujud. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ideal fluid. Okey, ideal fluid is a fluid does not have a viscosity. Tak logik. Kalau bendalil tu dia tidak ada kelikatan. Okey. Kalau bendalil dia tidak ada kelikatan, maksud dia bendalil tu tak logik, tak wujud. Okey. Di bumi kita lah. Kalau dekat Jupiter ke, kat Mars ke, tu cerita lain. Okey, kat tempat kita ni. Okey, bendalil tersebut bila bermaksud tidak ada viscosity ataupun kelikatan, ia tidak mempunyai rintangan di antara partikel-partikel bendalil. Okey. Partikel bendalil ni walaupun molekul air sama molekul air, dia masih lagi ada rintangan. Okey, molekul minyak masak masih lagi ada rintangan. Molekul minyak hitam 40 tu dengan molekul minyak hitam 40 sama-sama molekul yang sama. Dalam molekul dan molekul ni masih ada rintangan sesama partikel molekul itu sendiri. Okey. Jadi kalau molekul A dengan molekul B yang sama jenis, sama sepadan ni, homogen ataupun sama, identical, kalau dia bergeser, dia mesti ada kelikatan. Kalau bergeser, merintang, mericih. Kalau dia tak ada rintangan, bendalil tu tak logik. Ataupun bendalil tersebut ialah bendalil bayangan. Okey, bendalil bayangan ni maksud dia bendalil yang kita wujudkan untuk memudahkan pengiraan dan menyelesaikan masalah pengiraan lah. Okey, dan bendalil tu kita panggil dia sebagai bendalil unggul. Okey, untuk bendalil unggul, dalam keadaan sebenar, bendalil unggul tidak wujud. Okey, tidak wujud. Macam saya bagi tahu tadi dah. Okey, because each type of fluid, okey, setiap daripada bendalil-bendalil yang saya sebutkan tadi, mestilah mempunyai geseran di antara partikel-partikel bendalil. Minyak masak dengan minyak masak, sama-sama mereka tu, dia mesti ada rintangan sesama partikel itu sendiri. Kalau tak ada rintangan, maksudnya tak logik. Okay? Alright. Some fluid, ada masanya, fluid ataupun bendalil mempunyai ciri-ciri yang hampir dengan bendalil unggul. Hanya satu sahaja, iaitu air. Okey, air sahaja yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan ideal fluid. Tetapi kena ingat, air ada kelikatan. So, dekat sini ayat ni tulis tidak mempunyai kelikatan. So, kita anggapkan dia sebagai bendalil unggul. Okey, kerana untuk memudahkan pengiraan. Okey, ideal fluid is used as assumption, okey, andaian untuk memudahkan analisis dan juga masalah yang melibatkan aliran bendalil. Contohnya aliran dalam saluran tertutup ataupun pipe, ataupun dalam aliran saluran terbuka, ataupun channel, ataupun sungai, ataupun longkang, ataupun monsoon drain. Okey, kita gunakan anggapan bendalil adalah unggul kalau air lah. Okey, yang kedua, bagi jenis ataupun kategori bendalil ni, kategori bendalil yang kedua ialah real fluid. Tadi ideal fluid, yang ini real fluid. Real fluid ialah bendalil sebenar. Bendalil sebenar, TO ke, air
Nescafe Wanda ke, ataupun air, bukan air lah, maksudnya bendalih, minyak masak, minyak brake, minyak hitam, minyak petrol, minyak diesel. Okey, itu adalah bendalir sebenar. Bendalir sebenar adalah bendalir yang mempunyai kelikatan. Okey, ini ayat dia lah. Bendalir yang mempunyai kelikatan. Okey, all fluid is real fluid. Tu normal lah. Okey. Semua bendalir adalah bendalir sebenar. Macam kelakar pula ayat ni. Tapi itulah dia. Kita nak bezakan di antara ideal fluid dengan real fluid. Okey, nak kena faham. Okey, yang ketiga, yang keempat, ada perkataan Newton pula. Okey, untuk Newton, bendalir kategori yang ketiga ialah bendalir Newtonian. Okey, bendalir Newtonian ni mempunyai ciri-ciri yang mematuhi hukum Newton. Okey, hukum Newton ni apa dia cerita? Hukum Newton ni adalah Newtonian fluid yang ada hubungan secara langsung. A linear ni maksudnya hubungan secara langsung di antara shear stress dengan shear rate. Okey, kadar ricehan ataupun kadar riceh, tekanan riceh dan juga kadar riceh. So, untuk shear stress maksudnya pergeseran di antara molekul-molekul ataupun partikel-partikel bendalir itu. Okay, sebagai contoh, partikel air. Partikel air sesama partikel air, mereka masih ada geseran. So, geseran ini yang mewujudkan nilai kelikatan. Okey, itu yang pertama, shear stress. Kalau yang kedua, shear rate ni maksud dia kadar perubahan riceh ataupun geseran yang berlaku mengikut masa. Okey, ada masa kalau suhu rendah, geseran rendah. Kalau suhu tinggi, molekul air ni akan bergerak secara rawak, secara pantas, lebih pantas daripada biasa. Jadi, pergerakan untuk partikel air yang lebih laju ni akan menghasilkan ricihan yang lebih tinggi. Okey, ingat dalam unit masa. So, lagi laju, lagi tinggi nilai ricihan dia, maka secara logiknya kalau air, contoh air lah, kalau dia makin lama makin panas, kelikatan dia semakin lama semakin berkurang. Okey, itu yang dimaksudkan dengan Newtonian fluid. Okey, dia mempunyai hubungan langsung di antara daya riceh ataupun tekanan riceh dengan kadar tekanan. Bila sebut kadar ni, maksud dia melibatkan masa. Okey, dia melibatkan masa. Ada tak hubungan di antara daya riceh dan daya tekanan ni? Dia tidak linear. Dia songsang ataupun dia over ataupun dia below. Ada. Okey. Kalau yang bukan linear, kita panggil dia sebagai non-Newtonian. Kalau linear ni maksudnya kadar langsung lah. Berkadar terus, berkadar langsung. Kalau dia berkadar langsung, berkadar terus, berkadar linear, maksudnya dia adalah Newtonian. Okay, most common fluid such as udara. Udara ialah bendalir Newtonian. Okay, water, oil, gasoline, alkohol, bla 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 sampailah glycerin adalah diklasifikasikan, dikategorikan sebagai bendalir Newtonian. Mana file? Okay. Okay, lawan kepada Newtonian yang tidak ada hubungan linear ni ialah non-Newtonian. Non-Newtonian ni maksud dia yang tidak bersifat seperti mengikut kehendak hukum Newton. Okay? The relationship between the shear stress and the shear rate. Ni. Kenapa saya gunakan perkataan shear? Shear ni maksudnya bergeser, mericih di antara molekul air dengan molekul air. Partikel-partikel bendalir dengan partikel bendalir sama mereka tu. Ialah berbeza. Okay? And can even be time dependent. Okay? Therefore, a constant coefficient of viscosity cannot be defined. Oleh itu, pemalar untuk kelikatan
tidak boleh ditentukan. Kenapa? Sebab dia berubah mengikut masa. Okey, dia berubah mengikut masa dan juga berubah mengikut suhu. Okey, suhu. Okey, sebagai contoh, kalau tengok pada gambar ni, bendalir Newtonian dia ada sifat linear, secara malar, terus. Dotted line yang saya tunjuk kat sini ni, Newtonian fluid ni, dia bergerak secara lurus. Okey, bergerak secara lurus. Okey, yang ini pun lurus juga, tapi dia tidak bermula daripada rate of shear ni, daripada kosong sampailah kepada satu nilai shear stress yang memang dah mula-mula ada. Okey, kalau kita gerakkan sikit, maksudnya molekul Birmingham plastik ni dia dah mula menunjukkan nilai shear stress yang paling tinggi. Okey. Alright. Plastik pun sama. Okey. Plastik ni, plastik ni macam plastik yang dalam keadaan yang panas dan dia boleh mengalir. Okey, plastik. Ataupun semasa permulaan pembuatan untuk plastik tu. Macam kita buat kerusi lah, kita nak tekan cecair plastik ni masuk ke dalam acuan, masuk dalam mold yang ada dekat kilang tu. So dia mesti bersifat ada ricihan yang tinggi. Kalau tak ada, tidak akan terbentuk bentuk yang kita nak tu. Contoh kerusi ataupun sudu plastik ataupun cawang plastik. Dia mesti ada daya ricih yang tinggi sebab dia nak mengambil bentuk daripada tekanan daripada macam saya bagi tahu tadi, untuk buat acuan, untuk buat sudu lah ataupun plastik ataupun daripada kerusi. Okey, itu contoh yang paling mudah lah. Okey, saya kecilkan sikit sebab awak pun nak tengok gambar ni. Okey, soalan ada tanya tak? Apa beza di antara bendalir Newton dengan bendalir bukan Newton? Ada. Okey, cerita panjang mungkin tak perlulah. Tapi kalau dapat ingat, perkataan dia tidak bersifat seperti yang Newton, hukum Newton yang bagi tahu bahawa shear stress dengan shear stress dengan shear rate ni adalah berkadar secara linear. Kalau non-Newton, dia tidak bertindak seperti Newton. Okey, sebabnya shear stress dengan shear rate dia adalah berbeza. Okey, kalau macam contoh plastik yang kat bawah ni, benda yang kat bawah ni, dilaton ni, dia masih lagi linear mula-mula, tapi bila sampai satu tahap shearing dia agak tinggi, dia mula menunjukkan nilai yang susah untuk kita nak buat proses adukkan, ataupun kita susah nak teruskan dengan perubahan bentuk kepada plastik tu. Okey, saya bagi contoh plastik lah. Okey, plastik. Okay, the difference between Newton and non-Newtonian fluids are shown in figure above. Okay, disebabkan oleh bendalir Newton mempunyai hubungan linear. Okay, hubungan linear, apa benda yang hubungan ni? Hubungan ni dia adalah shear stress dengan shear rate. Dia mesti linear. Linear ni maksudnya malar. Okay. Okay, slope dia ialah constant. Kalau gambar rajah ni, Pak CY shear stress, Pak CX rate of shear. Rate ni maksudnya masa, mengikut masa. Okay, dia mengikut masa. Therefore, the viscosity is constant. Okay, tapi kalau plastik, shear stress must reach a certain minimum before flow commence. So, certain minimum before flow commence ni maksudnya sebelum aliran mula mengalir. Kita panaskan dia, kita kenakan daya yang tinggi pada plastik tersebut, barulah dia akan mula mengalir. Plastik, cuba bayangkan plastik yang mengalir. Macam mana bentuk agak dia? Mungkin awak pernah tengok lava gunung berapi lah. Okay, lava gunung berapi tu dia panas, dia batuan, tapi kena ingat batuan yang cair. Cuba fikir, batuan yang cair ni dia mengalir. So dalam masa yang sama awak kena faham, kalau batuan yang cair tu, panas tu,
yang mengalir tu dia mesti panas. Sama juga seperti plastik. Kalau dia nak mengalir, maksudnya dia mesti dikenakan haba. Okey. Kemudian yang kedua Bingham plastik. Yang inilah yang paling atas ni. Okay, as a plastic above, a minimum shear stress must be achieved. Contoh dia ialah rawatan untuk enak cemar kumbahan. Enak cemar kumbahan ni macam selut dah, ataupun gumpalan-gumpalan mendakan yang ada di bawah, di dasar tasik, di dasar kolam rawatan kumbahan. Dia macam sedak-sedak yang ada dalam kolam rawatan kumbahan tu. Tapi kalau kita ambil dia, kita angkat, kita biarkan dia lama sebab kita nak buang kandungan air tu, dia bersifat seperti paste ataupun pasta, okey, macam kicap ataupun macam sos cili, okey, pekat je. Tu adalah bentuk contoh-contoh bagi plastik lah. Kita boleh kacau dia, kacau dia. Tetapi macam dodol lah, dodol musim orang buat dodol. Tapi bila suhu dikenakan semakin tinggi, kita senang kacau dia. Tapi bila suhu rendah, dia mula likat, dia mula mengeras dan kelikatan dia semakin lama semakin tinggi. Okey, itu adalah Bingham plastik lah. Istilah ini awak jumpa nanti, saya tak ingat lah kat mana. Tapi awak akan jumpa istilah-istilah yang macam ni. Dan sudur plastik. Okey, sudur plastik ni no minimum shear stress necessary. Tidak ada daya di antara molekul-molekul partikel ni yang diperlukan, dan viscosity dia berubah dengan cara berkurang mengikut shear stress. Okey, sebagai contoh clay. Clay ni maksud dia orang yang buat pasu tu, pasu yang menggunakan tanah liat. Okey, susu makin lama makin kita biarkan dalam keadaan atmosfera, terdedah kepada atmosfera, dia makin lama dia makin pekat, lama-lama dia bergumpal, lama-lama kita akan nampak benda tu sebagai gumpalan yang ada dalam bekas susu. So gumpalan tu dia bersifat sudur plastik. Okey, susu basi lah, senang kalau nak faham. Okey, dan yang ketiga simen. Okey, simen bila powder simen tu ataupun yalah powder simen tu, okey, serbuk simen tu yang dah ada dalam beg 50 kg tu, awak ambil satu bekas, satu cawan ke, lepas tu awak masukkan sedikit air, kemudian kacau. Dia bersifat seperti ubat gigi. Okey, bersifat seperti pasta. Okey, iaitu pun sama jugalah. Bila dikenakan daya, dia akan bersifat seperti sudur plastik. Okey, sudur plastik ni kelikatan dia berkurang apabila kita tinggikan kadar ricihan. Maksudnya makin kita kacau, rintangan dia makin kurang. Okey, kelikatan dia makin kurang. Okey. Habis sampai situ. Makin kurang pula dah. Makin tinggi lah sebab dia pasta, dalam bentuk pasta. Okey, untuk bukan soalan lah. Untuk kelas kita pada petang ni, saya ingat sampai sini sahaja. Bagi introduction ni, kalau boleh awak baca balik, tengok apa yang awak tulis, dan bila mana apa yang awak tulis ni, mungkin awak boleh highlight certain perkataan. Yang pertama yang ini, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian jisim. Lepas tu yang kedua, liquid. Liquid ni dia tidak ada bentuk yang tetap. Dia mengambil bentuk bekas. Okey, dan dia mempunyai isi padu yang tentu, tetap. Okey, lain daripada tu yang ini. Liquid are almost incompressible. Okey, kalau dia incompressible maksud dia tidak ada kelikatan. Tapi kalau gas, okey, dia adalah incompressible. So dia tidak ada kelikatan kalau gas lah. Okey, dan contoh-contoh untuk soalan tu sampai 5, saya harap awak dapat faham semuanya dan boleh menjawab soalan daripada soalan 7 sampailah soalan 14. Okey,
Iaitu awak buat untuk memahirkan skill awak. Okay, menajamkan awak punya pemahaman. Saya tak minta awak hantar. Okay, yang saya minta ialah daripada soalan 1 sampai soalan 6. Okay, Zaz, stop presenting. Okay, ada apa-apa sebelum kita bersurai? Wahai DKA 3 apa? 3E. Tuan, Yo. jawapan tu hantar satu-satu tuan. Tak apa. Awak dah buka dah Google Form tu. Kan macam tuan minta kan satu-satu boleh tak? Kebanyakan kami PDF kan jadi satu file. Tak boleh. Saya tak bagi. Tak boleh. Saya tak benarkan. PDF awak boleh buat, tapi gambar file tu dia tu nanti jadi kecil. Bila kecil memang awak nak jimat data, tapi bila sampai kat saya Allah tak boleh nak baca. So awak hantar file asal yang awak ambil gambar tu. Mana input? Gambar tu awak ambil. Contoh dia macam ni lah. Macam ni. Ni kertas lah. Nasib baik awak nampak lah. Awak ambil gambar. Okay, bagi ngam-ngam. Atas ni bagi ngam-ngam atas. Tepi ni bagi ngam-ngam. Bagi cukup-cukup lah. Ngam-ngam tu maksudnya cukup-cukup lah. Bawah ni pun sama, bagi cukup-cukup. Tepi ni pun sama. Bagi cukup-cukup bagi tepi ni. Tak naklah nampak background belakang ni ada kuali lah. Ada langsir lah. Ada kucing lah. Okay, ada figurine lah kat tepi ni. Tak mau. Cukup-cukup je. Sebabnya bila awak hantar cukup-cukup saya macam ni, awak hantar dan upload. Tapi jangan lupa tulis awak punya 4 nombor pendaftaran kat atas ni. Okay, gambar, snap. Muka surat kedua ambil gambar, snap. So awak dah snap 6 kali. Snap yang pertama tu, file pertama, awak upload dalam soalan 1. Sampailah soalan 6, snap kali yang ke-6 tu, maksudnya gambar yang ke-6 awak upload dalam link yang soalan 6. Okay? Jangan ubah-ubah kepada PDF. Jangan ubah-ubah kepada BMP ke, SVG ke, PNG ke. Okay? Tuan. Ya. Kalau dalam satu page tu ada 2 soalan tak boleh? Saya tu yang saya suruh. Tu saya suruh. Tak apa awak upload dua-dua file yang sama. Tak apa. Okay. Tak apa. Sampai pukul 6. Lambat lagi. Ada sejam lagi. Semayang asar lebih kurang dalam 5 minit, 7 minit. Lepas tu, aku nak main bola ke, nak berjoging ke, terpulang lah. Okay. Tapi sebenarnya, awak dah siap dah benda tu. Cuma confident tak confident. Nak hantar macam mana ke tidak. Kalau hantar, okey je hantar. Tak ada apa-apa pun. Cumanya kalau boleh hantar tu, tanya kawan-kawan dulu. Korang hantar macam mana. Awak nak sembang sama-sama dalam grup tu pun okey. Saya tak kisah sangat. Apa benda yang awak nak bincang. Contoh macam Faris Daniel tanya siapa? Malik. Kau dah buat belum? Aku jawapan tak dapat ni. Awak pun tunjuk. Awak pun WhatsApp personal dengan dia pun boleh. Ataupun tanya dalam grup siapa-siapa yang boleh buat soalan 5. Minta tolong. Ada kawan-kawan yang boleh tolong. Cuma soalan 2 tu lah. Soalan 2 tu saya adjust sikit je. Daripada contoh. Tu kalau tak boleh buat, masuk SEM 2 balik lah. SEM apa ni? SEM 3. Masuk SEM 2 balik lah. Okay. Saya ingat kelas kita sampai sini. Tak ada apa-apa perkembangan yang menarik. Cumanya awak dah habiskan bab 1 pada minggu pertama. Saya ucapkan tahniah. Ada bahan bacaan lain? Ada. Tapi kebanyakannya ayat dia ayat berat-berat lah. Saya suka ayat simple-simple. Kalau tengok nota saya tu, awak salin balik, ayat cik dia simple. Ya, memang saya suka yang simple-simple. Senang nak faham. Mudah nak hadam. Okay. Kalau siapa nak sambung degree tu nanti, bila dah habis diploma, boleh buat ayat tinggi-tinggi.
Okey, saya rasa setakat ini saja perjumpaan kita pada petang ni. Kita ada lebih kurang dalam 27 orang. Hakimi ada Hakimi? Hakimi? Hello? Hakimi? Ada tuan, ada tuan. Bagus. Syazwana ada Syazwana? Ada tuan. 27 kali 3, 21, 23, 24, 25, 26. Okey. 6. Sekejap. Saya nak screenshot. Okey, mana screenshot? Okey. Abang Nabil Nazri ada soalan nak tanya? Tak tuan. Okey, bagus. Biasanya kelas pertama, minggu pertama ni dia tak ada banyak soalan, telan dia. Okey. Faham tak faham? Boleh buat ulang kaji. Okey. Ulang kaji dia macam saya bagi tahu tadi lah. Awak tengok balik apa yang saya terangkan dan okey, lagi satu lah saya nak tanya lah. Sebenarnya tak syok ngajar hidrolik benda mengira pakai komputer ni. Dia mesti pakai whiteboard. Saya dah ada standby whiteboard kat belakang ni. Tapi bila saya running untuk recording, korang mungkin nampak tak nampak je lah. Kalau awak nak nampak besar, awak pinkan saya punya video saya ni pada awak punya laptop. So lagi satu zaman sekarang ni kalau Google Meet ada nota-nota apa semua, baik awak pakai laptop lah ataupun tablet. Jangan pakai handphone kecil, kesian kat awak. Awak nak tengok nota pun tak puas. Sebaik-baiknya kalau siapa yang tak ada laptop tu, kurang-kurangnya mestilah ada satu tablet. Okay, tablet sekarang dah murah, 500, 600. Kalau laptop sekarang harga memang sikit darah je. Memang itu harga dia, harga satu dunia. Okay, disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Okay, sebagai contoh apa yang saya tulis kat whiteboard ni, awak boleh nampak Okay, saya standby lah untuk kelas yang topik 2 tu nanti. Sebab bila topik 2, apabila saya buat pengiraan, saya boleh tunjuk pada whiteboard. Mana lagi suka? Pakai Word ke pakai whiteboard? Mana tak apa tuan? Mana-mana pun tak apa. Okay, sebab saya faham. Start daripada semester 1 sampai sekarang, kamu online je. Tak ada jumpa. Lagi satu yang drawing tablet tu. Mana? Drawing tablet tu, saya kurang gemar guna drawing tablet tu. Okay, ada lecturer yang pakai tablet untuk drawing. Lepas tu dia ambil pen dia tu, dia tulis. Keluarlah tulisan tu atas PDF. Atas Microsoft PowerPoint. Keluar tulisan-tulisan yang macam tu. Saya kurang gemar. Bukan tak boleh guna, boleh. Tapi saya kurang gemar. Tak suka lah. Okay, saya suka secara real. Pakai whiteboard, pakai marker. Dan juga kalau nak canggih, pakai Word display dekat kamu punya skrin dia. Okay, sekian, terima kasih kerana datang dan boleh bersurai. Bye-bye semua. Bye-bye tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama.